Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ainur Irfan bin Osman, nombor matrik 059662. InsyaAllah saya akan membentangkan proposal kami yang bertajuk Masalah Gejala Sosial di Kalangan Universiti. Okey, baiklah, pengenalan. Gejala sosial ialah satu perlakuan manusia yang melebihi batas-batas normal dan diterima umum, sama ada dari segi aspek keagamaan, sosial serta budaya kehidupan masyarakat. Latar belakang kajian. Okey. Mengikut pengkaji-pengkaji sebelum ini, merekodkan remaja Melayu yang mengungguli gejala sosial dan direkod kian tahun kadar tangkapan terus meningkat. Mengikut pengkaji-pengkaji sebelum ini juga direkodkan pelajar-pelajar universiti lah yang paling mudah terpengaruh dengan gejala sosial negatif. Seterusnya, penyataan masalah. Dalam kajian ini, antara punca atau faktornya ialah hubungan ibu bapa, rakan sebaya, tahap didikan agama, pengaruh internet dan masa lapang. Seterusnya, tujuan kajian ini ialah kajian ini mempunyai banyak punca yang akan disumbang kepada penglibatan para pelajar tentang punca masalah-masalah gejala sosial, lebih-lebih lagi dalam kalangan universiti. Ia akan menjadi tunjuk arah pelajar untuk lebih memahami masalah sosial dan kesan pada diri. Seterusnya, objektif kajian. Yang pertama ialah meningkatkan kesedaran pelajar universiti tentang gejala sosial. Dan yang kedua, menetapkan punca pengaruh didikan ibu bapa serta rakan sebaya dalam kalangan pelajar universiti. Dan yang terakhir ialah persoalan kajian. Persoalan yang pertama adalah, adakah pelajar tahu akan definisi gejala sosial dalam kalangan pelajar universiti? Yang kedua, adakah penting hubungan ibu bapa dalam membentuk sasiah pelajar itu sendiri? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mula, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Amiruddin bin Azhar, nombor matrik 060140. Okey, saya akan menerangkan bab 2 dalam proposal yang bertajuk menangani gejala sosial remaja. Okey, bab 2 suratan literature. Kajian menceritakan tentang masalah gejala sosial, antara punca utamanya ialah rakan sebaya dan diri sendiri. Seterusnya ialah media massa dan pengaruh ibu bapa. Hasil ini menjelaskan bahawa punca paling perlu dititik beratkan adalah diri sendiri dan dengan siapa mereka berkawan. Okey, kita pergi kepada isi pertama, iaitu kajian daripada Zainuddin dan Nur Azmah. Dapat dijelaskan punca diri sendiri ialah punca yang paling dipengaruhi remaja yang terlibat dalam masalah sosial dalam kalangan remaja di sekolah Tunah Bakti Sungai Lereh Melaka jika dibanding dengan pengaruh rakan sebaya. Seterusnya ialah, selain itu, kajian daripada Zainuddin dan Nur Azmah juga dan Azlina dan Zanara ETL menjelaskan bahawa pelajar berkeinginan tinggi untuk mencuba sesuatu yang baru. Ini ialah pelajar yang paling mudah terjebak dengan masalah gejala sosial negatif ini. Melibatkan media massa pula. Seterusnya, mengenai media massa pula, boleh dikatakan tahap pengaruh media massa berada pada tahap sederhana. Ini dibuktikan oleh kajian daripada Abdillah dan Mawaddah, Abdul Halim dan Zarin, Badlishah, Huda dan Zahra, yang menjelaskan media massa adalah punca pengaruhnya masalah gejala sosial negatif. Selain itu, dan yang terakhir, kajian-kajian ini dapat dibuktikan bahawa media massa tersebar banyak klik pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan, klik yang tidak menjaga aurat. Dalam masalah ini, pengkaji berpendapat bahawa ibu bapa perlulah ataupun memang wajib memainkan peranan penting dalam memastikan anak-anak ini tidak mudah menonton klik-klik yang tidak sesuai, supaya tidak mudah merosakkan akhlak anak-anak tersebut. Saya rasa setakat itu sahaja daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Wafiq bin Fazad. Saya akan membentang bab 3, iaitu metodologi kajian. Bab ini akan menjelaskan mengenai metod kajian atau cara kajian. Bab ini akan menjelaskan mengenai metod kajian atau cara kajian dari segi reka bentuk kajian, lokasi populasi kajian, persempelan dan tata cara pemerolehan data. Yang pertama, reka bentuk kajian. Kajian ini akan menggunakan kaedah kuantitatif, iaitu kajian secara kaedah tinjauan. Kaedah ini telah dipilih kerana kaedah ini dapat mengumpulkan data secara langsung, dan kaedah ini juga dapat melakukan selidik yang secara atas talian. Reka bentuk kajian tinjauan adalah reka bentuk kajian tinjauan yang paling penting sesuai untuk menguraikan persoalan kajian yang ingin dikaji.
Lexi Alexander 2014 berkata, kualitatif penyelidikan adalah penyelidikan mewujudkan data yang dapat dilihat. Amalan tertentu dalam pemahaman sosial yang secara asasnya bergantung pada kajian seseorang di kawasannya dan saling berkait dengan orang tersebut dalam penggunaan bahasa dan perkataan. Penelitian dilakukan bagi mengumpul maklumat, mendapatkan sesuatu maksud dan mendapatkan pengetahuan dari sesuatu kes. Menurut Creswell, proses penghimpunan maklumat iaitu memastikan lokasi atau seseorang dapatkan keizinan dan mencatat sampel bertujuan mengumpul data, mencatat maklumat, memberikan jalan keluar terhadap sebarang perkara yang dibangkitkan di lapangan dan merekod maklumat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Qaid Ahzab bin Faizul Halil, nama matriks 059948. Jadi insya-Allah pada hari ini saya akan menyambung iaitu pada bab yang terakhir, iaitu metodologi kajian. Yang mana pertamanya saya ingin menyentuh tentang kaedah kajian. Dalam kajian ini, kaedah yang digunakan adalah soal selidik, di mana soal selidik adalah satu set soalan yang dibuat dalam tulisan. Cara ini dibentuk khas bagi memudahkan maklumat untuk didapati dengan lebih jelas. Seterusnya adalah lokasi kajian. Kajian ini dijalankan di Universiti Sultan Zainal Abidin, iaitu UNIZA. Seterusnya populasi ialah pelajar Universiti Sultan Zainal Abidin. Seterusnya persampelan, iaitu saiz sampel, yang mana kajian ini menggunakan satu kaedah kualitatif, iaitu kajian secara tinjauan. Kaedah ini dipilih kerana dapat mengumpul data secara atas talian, memudahkan pengkaji untuk mendapatkan maklumat atas talian. Seterusnya teknik pensampelan, iaitu di mana menggunakan teknik pensampelan bertujuan. Teknik ini dipilih kerana memudahkan penyelidik mendapatkan maklumat secara cepat dan tepat. Seterusnya ialah tata cara pemerolehan data, yang mana jenis kajian digunakan ialah borang selidik kerana mudah untuk mendapatkan responden ataupun maklumat. Seterusnya ialah tata cara penganalisis data. Yang pertama, berbincang bersama penyelia. Yang kedua iaitu mencari dan mengumpul bahan kajian. Dan seterusnya yang ketiga, menyediakan kertas cadangan. Yang keempat, mendapat kebenaran penyelia. Yang kelima, menjalankan kajian. Yang keenam, mengedar set soal selidik. Yang terakhir iaitu menganalisis data. Seterusnya ialah kepentingan kajian, meningkatkan kesedaran orang ramai tentang masalah gejala sosial di universiti. Dan yang terakhir, definisi operasi, iaitu yang pertama, pengaruh. Pengaruh ialah kesan yang ditinggalkan terbit kerana orang lain. Yang kedua ialah ibu bapa, penjaga yang menjaga sejak lahir. Yang ketiga, didikan, iaitu kaedah melatih seseorang. Yang keempat adalah agama, kepercayaan kepada Tuhan. Yang kelima, yang terakhir, masa lapang, iaitu waktu yang tidak sibuk ataupun tidak ada melakukan apa-apa kerja. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.